Assalamualaikum dan salam UiTM di hatiku. Nama saya Khairil Zahri bin Muhammad Halimi dengan student ID 2020-870-184. Sekarang ni kalau kita perasan, trend nak hidup sihat dan bersukan ni memang tengah up gila dalam kalangan budak muda. Terutamanya kita ni yang bergelar mahasiswa. Bagus sebenarnya trend ni daripada kita terperak dalam bilik, layan game atau tengok telefon je kan. Tapi ada satu benda yang aku perasan, bila turun padang atau gelanggang, satu realiti yang kita kadang-kadang buat-buat tak nampak. Korang perasan tak? Bila dah selalu sangat jumpa dan satu tim, batas pergaulan antara lelaki dan perempuan tu macam dah mula hilang. Atas nama semangat kesukanan atau sebab kawan tu sporting. Benda ni biasanya start sikit-sikit je. Mula-mula borak biasa, lepas tu duduk melepak rapat-rapat TV padang. Lama-lama gurau kasar, sentuh tangan pun dah tak kisah. Bila ada orang tegur ayat standard, kita mesti keluar, alah kita orang kawan je, takkan ni pun tak boleh. Bro, sukan tetap sukan, tapi itilat atau batas pergaulan agama dah gariskan siap-siap untuk kita. Siap fizikal, tapi kalau sakit tangbak akhlak dengan pahala, tak guna juga kan? Padahal agama kita dah menggariskan sepada yang jelas. Allah pernah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan salah satu jalan yang jahat. Bersukan bukan tiket pengecualian. Malah Nabi SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, tidaklah menyendiri seorang lelaki dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan berdasarkan 5 jenis yang telah kami analisis, dan salah satunya bertajuk gangguan dan serangan seksual di dalam sukan di Malaysia, kami mendapati bahawa pernah terjadinya kes yang melibatkan seorang jurulatih yang menyalahgunakan tempatnya untuk mengambil kesempatan terhadap seorang atlet renang negara. Ini membuktikan bahawa bahkan di peringkat antarabangsa pun perkara semedikan masih boleh berlaku. Di manakah silapnya? Adakah kita terlalu leka mengejar piala sehingga lupa menjaga maruah? Atau adakah masyarakat kita pada hari ini mula menominalisasikan pergaulan bebas asalkan ia dibaluti dengan nama aktiviti sihat? Jadi dalam video ini, saya bersama rakan-rakan yang lain akan mengupas dengan lebih dalam tentang sejauh mana parahnya pergaulan bebas dalam bersukan hari ini dan macam mana kita boleh mengubah benda ini. Right, so bila kita bercakap tentang pergaulan bebas ni daripada segi bersukan lah, bila kita bersukan tu akan banyak benda-benda yang boleh terjadi. So yang pertamanya mungkin kurang pengawasan daripada pihak yang bertanggungjawab seperti jurulatih ke atau guru-guru. So perkara ini boleh akan terjadi tidak terkawal lah. Selain itu juga kita boleh fikir daripada pergaulan bebas ni, bila bersukan banyak perkara yang tidak dijangka boleh berlaku seperti sentuhan atau tertolak ke sebab dia sukan kan. So ataupun pakaian yang tidak sopan ke yang tak menutup aurat. Perkara ini pun boleh menjadi punca juga. Ada juga dari segi faktor macam penggunaan media sosial, tu pun boleh menjadi punca. Mungkin niatnya untuk mencari kawan baru atau merapatkan lagi hubungan, tapi perkara ini boleh menyebabkan dia jadi terlalu rapat dan mungkin boleh mendorong kepada keburukan sebenarnya. Selain itu juga kita boleh fikir dari faktor individu tersebut sendiri. Kurang disiplin dalam diri, kurang didikan dan kepentingan tentang batasan antara interaksi berlainan jantina boleh mendorong juga kepada untuk melakukan perkara buruk ini. Jadi pengawalan emosi dan disiplin diri itu amatlah penting untuk mengelakkan perkara ini dari berlaku. So daripada apa yang kita dapat, saya rasa aktiviti bersukan ini memberi banyak manfaat sebenarnya dan bagus untuk menyiapkan tubuh badan, fizikal, mental, merapatkan lagi hubungan. Tapi kita tahu ada banyak perkara yang boleh, bukanlah salah untuk bersukan, tapi lebih baik kita perlulah tahu ada batasnya dan sentiasa menjaga batas antara sesama sendiri supaya tidak berlaku perkara-perkara negatif ini. Seterusnya kita akan pergi kepada poin yang penting dalam isu ini, iaitu kesan terhadap isu pergaulan bebas dalam bersukan. Kita dapat mengetahui terdapat pelbagai kesan-kesan buruk dalam isu ini. Jadi, saya sudah bahagikannya kepada 3 bahagian.
iaitu individu, masyarakat dan juga ibu bapa. Jadi, mari kita pergi. Dari segi individu, kesannya ialah jatuhnya maruah diri dan reputasi diri dalam masyarakat. Contoh, ia boleh mengakibatkan kehilangan kepercayaan kepada jurulatih, rakan ataupun peminat. Dan juga reputasi diri kita dalam pasukan akan memburuk dan boleh membuatkan kita tidak akan bersukan lagi seumur hidup. Seterusnya, dalam segi masyarakat pula, kesannya ialah menjejaskan imej negara. Contohnya, kita dapat mengetahui atlet-atlet negara merupakan duta-duta kecil untuk mewakili negara. Sekiranya duta-duta ini mempunyai isu skandal yang berpunca daripada isu pergaulan bebas ini, ia boleh mengakibatkan tercemarnya nama baik negara, budaya negara dan juga identiti negara kepada negara-negara yang lain. Dan yang terakhir pula ialah dari segi ibu bapa, kesannya ialah kekecewaan yang mendalam kepada diri mereka. Contoh, ibu bapa menghantar anak-anak mereka untuk menjadi atlet-atlet pro yang boleh mewakili daerah ataupun negara. Tetapi anak-anak mempunyai tujuan yang lain, iaitu membuatkan hubungan yang tidak bermoral dalam bersukan, yang boleh mengakibatkan kedua-dua belah pihak sering bergaduh dan menyalahi antara satu sama lain. Jadi itu sahaja untuk saya. Seterusnya akan pergi kepada kawan saya. Korang nak tahu tak apa jalan dan langkah penyelesaian yang boleh diambil untuk mengelak pergaulan bebas dalam bersukan ini? Seperti kita tahu, pergaulan bebas dalam bersukan tidak boleh hilang sekelip mata sahaja. Ia memerlukan langkah-langkah dan peranan oleh pelbagai pihak untuk mengelak perkara ini terjadi. Jadi, pihak yang pertama yang saya nak sebutkan ialah jurulatih. Jurulatih bukan sekadar guru di dalam gelanggang, malah mereka juga bertanggungjawab untuk membentuk sasiah dan juga disiplin para atletnya. Yang kedua ialah ibu bapa. Ibu bapa perlulah lebih peka dan prihatin terhadap kawasan persekitaran anak-anaknya supaya mereka tidak sesuka hati sahaja untuk bergaul antara lelaki dan juga perempuan. Jika perkara ini terjadi, ibu bapa perlulah memberikan nasihat yang tegas supaya mereka dapat dimendung sejak usia yang muda. Pada masa yang sama, institusi pendidikan dan organisasi sukan haruslah meletakkan garis panduan yang jelas tentang etika pergaulan sesama ahli kumpulan. Yang paling penting sekali, kita sebagai seorang atlet perlulah berani menegakkan keadilan apabila seorang atlet yang berlainan jantina ingin berdekati dengan diri kita. Ingat, kita sebagai seorang manusia ada maruah dan harga diri yang perlu dijaga. Dari perspektif Islam pula, menjaga maruah bukan satu pilihan, malah ia adalah satu tanggungjawab. Sukan tidak pernah menghalang kita untuk berpegang kepada nilai agama. Malah melalui sukanlah kita berpeluang untuk membuktikan bahawa kecemerlangan dan akhlak mampu berjalan seiring. Sekarang korang semua dah tahu tentang jalan penyelesaian untuk mengelak pergaulan bebas dalam bersukan ini sebelum terjebak kepada generasi akan datang. Maka persoalannya, apabila perlawanan telah berakhir, apakah yang kita ingin tinggalkan sebagai warisan kepada generasi yang akan datang? Sekadar sebuah kemenangan ataupun sebuah kejayaan yang tidak pernah mengorbankan nilai dan prinsip diri kita dan juga agama? Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.